Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan 2 akan menerangkan berkaitan impact environment and sustainable development. Pertama sekali, types of pollution, iaitu jenis pencemaran ada 3, iaitu air pollution, kedua water pollution dan soil pollution. Firstly, air pollution. Contamination of the indoor or outdoor environment by any chemical, physical or biological agent that modify natural characteristic of the atmosphere. Maksud dia pencemaran alam sekitar dalaman atau luaran oleh mana-mana ejen kimia, fizikal atau biologi yang mengubah suai ciri semula jadi atmosfera. Household combustion device, motor vehicle, industrial facilities and forest fires are common source of air pollution caused by various gases and toxins released by the industry and combustion of fossil fuel. Iaitu pencemaran udara disebabkan oleh pelbagai gas dan toksik yang dikeluarkan oleh industri dan pembakaran bahan api fosil itulah. Yang kedua, water pollution. Contamination of water caused by substance which make the water unusable for drinking, cooking, cleaning, swimming and other activity. Pollutant include chemical trash, bacteria and parasite. All forms of pollution eventually make their way to water. Caused by oil spill, acid rain and urban runoff. Maksud dia pencemaran air ni oleh bahan yang menyebabkan air tidak boleh digunakan untuk aktiviti harian seperti minuman, masak, cuci dan sebagainya. Pencemaran ni disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asid dan sampah dari kawasan pertempatan terus ke kawasan air sungai berdekatan. Yang ketiga, soil pollution. Contamination of soil with anomalous concentration of toxic substance. It is serious environmental concern. It harbors many health hazards caused by industrial waste that deprives soil from essential nutrients. Maksudnya pencemaran tanah dengan kepekatan anomali bahan toksik disebabkan oleh sisa industri yang menghalang tanah daripada nutrien penting sebab ia akan menghalang kesuburan tanah di kawasan tersebut. Seterusnya, type effect of pollution. Ada 7. Acid rain, ozone layer depletion, deforestation, loss of biodiversity, natural resource depletion, global warming, waste disposal. Seterusnya Azlan. Seterusnya adalah global warming. Macam kita dapat tahu, global warming ni adalah pemanasan global. Pemanasan global ni adalah satu fenomena di mana berlakunya peningkatan suhu secara berterusan. Fenomena ini telah diperhatikan sejak 1 atau 2 abad yang lalu. Perubahan ini telah mengganggu corak iklim bumi. Perubahan iklim adalah hasil daripada amalan manusia seperti pelepasan gas rumah hijau. Terdapat beberapa punca pemanasan global yang berkesan negatif kepada manusia, tumbuhan dan haiwan. Antara punca dia mungkin aktiviti manusia yang menyebabkan pencairan
pencairan ais di kutub mampu menyebabkan banjir lah. Banjir di kawasan-kawasan yang tertentu kerana air paras air meningkat gitu. Seterusnya adalah slide seterusnya adalah neutral resource deletion, pengisian sumber asli. Pengisian sumber asli ni ada dua type dia. Ada satu boleh diperbarui dan lagi satu tidak boleh diperbarui. Yang boleh diperbaharui itu seperti cahaya suria, angin, hujan, dan yang tidak boleh diperbarui itu seperti petroleum, gas asli dan arang bantu. Lepas tu ada lain-lain lagi lah. Istilah penyusutan sumber biasanya dikaitkan dengan penggunaan air, penggunaan bahan api fosil mengakibatkan pelepasan gas rumah hijau yang bertanggungjawab terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Maksudnya semua pemanasan global ni dia punca dia adalah daripada pengisian sumber asli juga. Kerana melepaskan gas karbon dioksida daripada pembakaran arang batu. Seterusnya adalah waste di fosil. Okay. Yang kita tahu adalah waste di fosil ni adalah pelupusan sisa penggunaan sumber dan penciptaan plastik mewujudkan krisis global pelupusan sisa. Negara yang besar, negara membangun terkenal dengan pengeluaran sisa dan sampah yang berlebihan dan ia membuang sisanya di laut atau di negara yang kurang maju. Contoh negara tu terlalu besar, lepas tu sehinggakan penduduknya ramai, menyebabkan bahan-bahan wangan banyak. Cara untuk mereka mengurangkan membuat tempat pelupusan yang banyak, mereka membuangnya dengan yang cara mudah untuk membuangnya adalah dengan membuang ke sungai ataupun laut. Ada lagi satu cara, mereka membuangnya di negara yang kurang maju. Contoh bahan waste deposit ni adalah seperti plastik, makanan segera, pembungkus makanan segera dan sisa elektronik murah. Seterusnya adalah loss of biodiversity. Loss of biodiversity ni adalah kehilangan biodiversity merujuk kepada kemerosotan atau kehilangan kepelbagaian biologi. Boleh kita kata kehidupan, kepelbagaian hidupan yang mendiami bumi yang mempunyai tahap organisasi biologi yang berbeza dan kebolehan genetik masing-masing serta corak semula jadi yang terdapat dalam ekosistem. Aktiviti manusia boleh membawa kepada keputusan spesies dan habitat serta kehilangan kepelbagaian biosistem, pelbagai habitat tersebutlah boleh pupus. Sekiranya ada habitat ni yang pupus, akan memberi kesan kepada keseimbangan proses semula jadi. Hilang
Okey, seterusnya deforestation. Deforestation ni ialah pembalakan. Pembalakan biasanya dilakukan oleh manusia untuk aktiviti pembangunan, perindustrian. Hutan merupakan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen untuk membantu mengawal suhu dan hujan. Penebangan hutan juga telah dilakukan untuk tujuan kediaman, perindustrian atau komersial. Ini disebabkan oleh hutan meliputi 30% daripada tanah, tetapi setiap tahun tutupan pokok hilang kerana permintaan penduduk yang semakin meningkat untuk mendapatkan lebih banyak makanan, tempat tinggal dan kain. Seterusnya, ozone layer depletion. Ozone layer depletion ni iaitu penipisan lapisan ozon. Ia hadir di atmosfera yang paling atas. Berlaku apabila atom klorin dan bromin di atmosfera bersentuhan dengan ozon dan memusnahkan molekul ozon. Satu klorin boleh memusnahkan 100,000 molekul ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tidak kelihatan di seluruh planet. Ia berfungsi untuk melindungi kita daripada sinaran matahari yang berbahaya. Pengurangan lapisan ozon disebabkan oleh pencemaran daripada pencemaran klorin dan bromida yang terdapat dalam karbon klorofluoro iaitu CFC. Apabila gas toksik ini sampai ke atmosfera, ia menyebabkan lubang berlaku di lapisan ozon. Kawasan yang terbesar berlaku penipisan lapisan ozon ialah di atas Antartika. Lapisan ozon juga berharga kerana ia menghalang radiasi UV berbahaya daripada sampai ke bumi. Seterusnya, hujan acid rain iaitu hujan asid. Salah satu akibat hujan asid ni ialah berpunca daripada pencemaran udara. Gas yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api bertindak balas dengan oksigen di udara dan wap air. Seterusnya berubah menjadi asid yang jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Kejadian ini memberi kesan buruk terhadap ekosistem dan menimbulkan bahaya kepada makhluk hidup. Hujan asid berlaku kerana kehadiran bahan pencemar tertentu di atmosfera. Hujan asid boleh disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil atau pelepasan industri atau tumbuh-tumbuhan yang membusuk yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfera. Hujan asid adalah masalah alam sekitar yang diketahui boleh memberi kesan serius terhadap kesihatan manusia, hidupan liar dan spesies akuatik. Seterusnya,
Seterusnya sustainability development. Sustainability development ni terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama environmental, iaitu a viable natural environment. Yang kedua economic, iaitu sufficient economy. Yang ketiga social, iaitu nurturing community. Itu sahaja, sekian.